Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Kali ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Attribution Theory. Kumpulan kami terdiri daripada Fahmi, Azri, Aidil dan Azam. Sejarah teori. Teori atribusi atau lebih dikenali sebagai attribution theory telah dicetuskan oleh Fred Heider pada tahun 1958. Fred Heider juga dikenali sebagai father of the attribution theory. Beliau telah menerima PhD dari University of Grace pada usianya 21 tahun. Fred Heider telah dilahirkan pada 19 Februari 1896 di Vienna, Austria. Beliau telah meninggal pada tahun 1988 tanggal 2 Januari di Lawrence, Kansas, United States ketika usianya 91 tahun. Setelah beliau meninggal, teori atribusi telah dikembangkan oleh Edwin Jones dan Keith Davis pada tahun 1965. Seterusnya dikembangkan oleh Harold Cayley pada tahun 1967, 1972 dan seterusnya telah dikembangkan oleh Bernard Wiener pada tahun 1974. Definisi attribution theory ialah orang berusaha memahami mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan. Tindakan kita atau orang lain mempunyai sebab yang kemudiannya memberi kesan. Hal ini dikatakan demikian kerana pada umumnya manusia itu harus mengetahui penjelasan dari akibat seseorang itu bertingkah laku sedemikian. Jadi ada 4 faktor atribusi yang dikatakan oleh Bernard Wiener, iaitu usaha, kebolehan, nasib dan kesukaran tugasan yang dilakukan. Dan attribution teori ini terbahagi kepada 3 komponen utama, iaitu pertama locus dalaman, beranggapan bahawa setiap keputusan yang dicapai adalah kerana daya usahanya sendiri. Dan locus kedua ialah locus luaran, beranggapan bahawa setiap keputusan yang berlaku adalah kerana faktor luaran. Itu merupakan komponen yang pertama dalam attribution theory. Komponen yang penting yang kedua ialah stability. Stability ialah penyebab boleh berubah atau tidak berubah. Baiklah, komponen yang ketiga ialah kawalan. Sejauh manakah dikatakan bahawa seorang itu bertanggungjawab ke atas kejayaan atau kegagalan mereka dalam mengawal situasi yang sedang dilalui. Itu merupakan 3 komponen yang penting di dalam attribution theory. Jadi anda hanya perlu ingat 3 komponen utama yang berada dalam attribution theory ialah pertama, locus boleh terbagi pada 2, iaitu locus dalaman dan locus luaran. Dan komponen yang kedua ialah stability, dan komponen ketiga ialah kawalan. Contoh teori attribution. Terdapat 2 jenis teori attribution, iaitu attribution luaran dan attribution dalaman. Contoh situasi attribution luaran, jika seseorang atlet menyatakan bahawa kekalahannya disebabkan oleh pengadil perlawanan yang berat sebelah, ianya menyatakan sifat tidak mahu bertanggungjawab ke atas kekalahannya. Dalam situasi ini, seseorang itu tidak boleh menerima apa-apa kesalahan ke atas diri sendiri. Sebaliknya, mencari alasan lain bagi menutup kesalahannya. Seterusnya, attribution dalaman. Contoh situasi attribution dalaman, Azam merupakan seorang atlet dalam sukan olahraga. Dia telah memenangi dan mendapat tempat pertama dalam acara tersebut dan percaya bahawa kemenangannya disebabkan oleh usaha selama 3 bulan dalam melakukan latihan. Dalam situasi ini, seseorang itu menyatakan usaha atau komitmen yang telah diberikan telah mendatangkan hasil kepada dirinya. Kesimpulan, implikasinya adalah bahawa perubahan yang dilakukan seseorang berkemungkinan disebabkan kesimpulan pada orang tersebut bahawa sikapnya telah berubah. Bila tiba-tiba seseorang menyedari bahawa dirinya belajar psikologi, maka ia pasti menyukai mata kuliah itu. Fritz Heider 1946 dan 1958, seorang psikologi bangsa Jerman, mengatakan bahawa kita cenderung menonjolkan sikap kita sehingga tidak menimbulkan konflik. Contohnya, jika kita setuju pada hak seseorang untuk melakukan sesuatu seperti orang-orang lain, maka sikap kita akan konsisten atau seimbang.
Namun jika kita setuju aborsi tetapi rakan kita dan juga orang-orang di sekeliling kita tidak setuju pada aborsi, maka kita dalam kondisi tidak seimbang. Akibatnya kita merasa tertekan dengan satu perkara, kurang nyaman, dan kemudian kita akan mencuba mengubah sikap dan menyesuaikan dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya dengan bersikap sebegitu, kita sekarang tidak sepenuhnya setuju pada aborsi. Melalui pengubahan sikap tersebut, kita menjadi lebih tenang dan lebih baik. Hal itu akan menyebabkan dapat meneruskan kegiatan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mentafsirkan informasi untuk memutuskan penyebab perilaku kita dan orang lain.